diri kita, iaitu nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Kita juga menjadikan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi Allah memilih kita dari sekalian makhluk hamba-hambanya yang ramai-ramai ini. Allah pilih kita untuk sama-sama kita beribadah, sama-sama kita memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia tetapkan hati kita untuk terus beristiqamah, untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita kongsi sedikit lagi perkongsian daripada kitab Tafsir Al-Azim yang dicurahkan ilmunya Imam Ibn Kathir, atau dikenali juga dengan Tafsir Ibn Kathir. Pada pertemuan yang lepas, Alhamdulillah, kita telah membicarakan sedikit sebanyak mengenai tafsir ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, insya-Allah hari ini kita masuk kepada tafsir bagi ayat yang sangat biasa kita baca, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, Bismillahirrahmanirrahim ni dia kontroversi sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dia tak buat apa nak kontroversi. Bismillah ni dia kontroversi sikit. Banyak perbezaan pandangan-pandangan pelbagai daripada mazhab, terutama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ia wajib di dalam solat? Adakah ia wajib dibaca sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran dan sebagainya? Banyak. Dan insyaAllah kita akan tengok sedikit dalam tafsir Ibn Kathir. Ada juga sedikit Imam Ibn Kathir menguraikan mengenai perbahasan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Saya cakap ayat tu pun ada perbahasannya juga. Adakah Bismillah ni ayat ataupun bukan ayat? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim iaitu dengan nama Allah. Bismi, bi itu dengan huruf jar. Kalau nak membahaskan daripada sudut bahasa, dia sangat mendalam. Kita tak perlulah kita nak bahas dari segi bahasa. Okey, bis dengan ismi. Bismi, bila disambung dia jadi bismi. Bismi dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, iaitu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita tuan-tuan kalau nak doa tu, salah satu saya rasa saya dah terangkan kot itu, salah satu wasilah ataupun salah satu, dia panggil apa benda tu, wasilah lah, perantaraan yang tidak ada khilaf antara ulama, kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wasilah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Itu berilah aku rezeki. Ya Rahman, berilah aku syurgamu. Ya Rahim. Maka kita doa. Maka Ya Rahman, Ya Rahim tersebut adalah nama Allah yang sangat-sangat dituntut oleh kita gunakannya sebagai wasilah untuk kita berdoa. Okey? Itu yang tidak ada khilaf antara ulama. Dan satu lagi, boleh juga kita gunakan sebagai antaranya kita gunakan dengan ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, aku telah berpuasa, maka aku berwasilah dengan ibadahku ini, kau dapatkanlah aku tender tersebut. Contoh, begitu. Lagi satu yang ada perbahasan antara ulama ni, selingan sikit, berwasilah dengan orang-orang soleh ataupun dengan para nabi. Itu banyak perbahasan lah. Okay, Allah alam, saya tak nak cerita tu. Kita masuk terus. Para sahabat membuka kitabullah. Kitabullah ni Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya para sahabat, dia membuka Al-Quran, mana membuka tu bukan ni. Maknanya dia start baca Al-Quran, mesti dia start dengan Bismillah. Itu memang sunnah Nabi. Kita nak buat apa kerja sekalipun akan mula dengan Bismillah. Sebab Nabi kata selepas ini ada satu hadis yang mengatakan, bila tidak ada Bismillah dalam pekerjaan kita, maka amal itu terputus keberkatannya, maka tidak barakah. Okey,
Baik, para sahabat start Al-Quran mesti dengan bismillah. Tak kiralah dia nak baca apa pun daripada Al-Quranul Karim, akan mula dengan bismillah. Baik, para ulama telah sepakat bahawa basmalah ni Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama dia basmalah. Kalau kita panggil basmalah, maknanya dia Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Haula wala, la haula wala quwwata illa billah. Apa lagi nama? Ada lagi ya? Saya ingat saya. Okay, baik. Tetapi berbeza pendapat. Dekat mana pendapatnya berbeza? Apakah basmalah itu merupakan ayat yang terdiri sendiri dan ditulis pada awal setiap Al-Quran? Jadi perbezaannya pada ulama, adakah itu ayat Bismillahirrahmanirrahim ini adakah satu ayat daripada Al-Quran, ataupun adakah ia satu daripada surah, ataupun ayat ni sekadar ayat sahaja? Kita tengok. Baik. Atau ia merupakan sebahagian daripada, atau ia merupakan salah satu daripada ayat setiap surah. Adakah dia satu daripada surah? Contoh Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Adakah dia ayat daripada surah An-Nas? Ulama berbeza pendapat. Kemudian, ataukah ia sebahagian dari suratul Fatihah saja, bukan dari surah-surah lain? Ataupun Bismillahirrahmanirrahim ni ayat daripada suratul Fatihah saja, bukan surah lain. Maknanya bila Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan tengok ditulis nombor 1. Betul? Nombor Arab ni, dia bukan kalau kita 1, Ali pergi ke pasar, 2, Ali membela kucing, kan? Dia nombor dulu baru ayat, kan? Bahasa Melayu. Tapi dalam Al-Quranul Karim, ayat dia mesti ayat dulu baru nombor. Sebab tu kita nak cari nombor, kita tengok nombor dengan ayat sebelum dia. Tolong buka ayat surah Al-Baqarah, ayat yang ketiga. Kita akan cari nombor 3, kita tengok sebelum dia, bukan selepas. Selepas tu dah jadi ayat nombor 4, kan? Itu begitu. Baik. Kemudian, ataukah ia ditulis di awal setiap surah hanya untuk memisah antara surah semata-mata dan bukan merupakan ayat? Ataupun adakah, ulama berbeza pendapat juga, berbahas, adakah ia merupakan pemisah? Pemisah ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai fawasil. Fawasil ni ilmu dalam Al-Quran, ada satu ilmu dipanggil ilmu fawasil. Dia nak bezakan antara ayat dengan ayat pun ada perbahasan juga. Ada kadang-kadang ulama kata ini satu ayat, bukan, ni 2 ayat. Itu ilmu fawasil pun ada perbahasan antara ulama. Adakah bismillah ini hanya sebagai pemisah? Contoh kalau tuan-tuan baca buku, dia ada bab 1, kemudian pisah dia bab 2, betul, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Itu pemisah dia. Dia nak bezakan ni yang pertama bab 1, ni bab 2 dan sebagainya. Okay. Adakah beberapa pendapat dalam kalangan para ulama, baik salaf maupun khalaf. Salaf, ulama terdahulu, kita dah bahaskan ulama yang 3 kurun yang pertama selepas Nabi, start daripada Nabi SAW, itu zaman salaf, maupun khalaf, ulama selepasnya sampai sekarang, tentang hal itu. Dan bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Imam Ibn Katsir tak mau menjelaskan perbahasan tersebut. Baik, kita teruskan. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, diriwayatkan dari isnad sahih, dari kitab Sunan Abu Dawud, kitab hadis, diriwayatkan dengan isnad yang sahih, iaitu sanad yang sahih, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW tidak mengetahui pemisah surat Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sebelum tu Al-Quran ni, tuan-tuan, dia tak turun satu surah. Surah yang pertama turun kepada Nabi SAW, surah apa? Surah Al-Alaq. Itu yang glamour, yang famous. Ada ulama berbahas, mengatakan surah yang pertama yang diturunkan pada Nabi SAW adalah suratul Fatihah. Tapi yang famous, jumhur ulama ramai-ramai sepakat bahawa yang pertama adalah surah Iqra. Itu pun bukan semua surah Iqra, itu pun ayat 1 sampai 5, kan? Sewaktu Jibril AS datang membawa wahyu, peluk Nabi SAW di Gua Hira, kemudian dia kata Iqra. Nabi kata, ma'ana biqari, apa aku nak baca, aku pun tak tahu baca. Maka 3 kali Jibril buat itu, kemudian Jibril pun mengajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat saja. Lepas tu kemudian turun yang kedua, surah
Nabi balik menggeletar, dia kata tengok sirah ada 3 bulan, ada 6 bulan Nabi tunggu nak jumpa lagi Jibril, tak sampai-sampai. Maka Jibril pun datang kali kedua, dia bawa surah Al-Muddathir. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengejut Nabi yang sedang berselimut. Wa ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, bangun. Okey, maknanya surah ini diturunkan secara tak tentu, bukan ikut susunan dalam sekarang. Maka Nabi pun tak tahulah mana surah kat mana, surah kat mana, surah kat mana, sehinggalah diturunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi pun letakkan pesan pada sahabat Nabi yang tulis ayat Quran. Nabi pesan antaranya Zaid bin Sabit. Nabi pesan pada Zaid bin Sabit, letakkan di sini, ni kat sini, ni kat sini, surah ni kat sini, ayat ni dekat sini. Maka tu jadi Al-Quran sampai sekarang. Maknanya susunan Al-Quran itu adalah tauqifi, adalah semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ijtihad para ulama. Okey. Kemudian hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Juga hadis yang tu, maknanya hadis yang tadi tu, Rasulullah tidak mengetahui pemisah antara surah Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillah. Juga hadis tu ada diriwayatkan dalam kitab Al-Hakim Abu Abdullah. Ini hadis yang kuat. Kemudian di antara ulama dari kalangan sahabat yang menyatakan bahawa basmalah adalah ayat dari setiap surah. Ini antara sahabat yang katakan basmalah tu, Bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat dalam setiap surah. Maknanya setiap surah tu, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sehingga An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Ini antara sahabat yang berkata begitu. Pendapat dia orang ni, pendapat dia orang, iaitu adalah kecuali surah At-Taubah, kan? Taubah tak ada bismillah, kan? Kita tak baca bismillah untuk surah At-Taubah, kan? Baik. Adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang antara ilmunya yang sangat tinggi dalam ilmu tafsir. Memang ramai para tabi'in dan sahabat akan merujuk pada Ibnu Abbas. Dia anak sepupu Nabi, anak pakcik Nabi. Maknanya dia ni sepupu Nabi lah. Kecil lagi, dia kecil lagi waktu tu. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, ini semua nama sahabat-sahabat Nabi yang masyhur dan ilmunya begitu banyak sekali, ilmu yang diwarisi daripada Nabi SAW. Dan juga Abu Hurairah dan Ali. Maknanya kuat juga, sebab sahabat-sahabat yang besar ini yang penuh yang ilmu, mempunyai ilmu yang banyak dan tinggi ini, mereka berpendapat begitu. Bismillah ni ayat yang pertama dari setiap surah. Okey. Baik. Dan dari kalangan tabi'in, tabi'in pun ada. Atha, Tawus, ini semua nama-nama besar tabi'in yang ilmu dia memang banyak dan tinggi. Sa'id bin Jubair, Makhul dan Az-Zuhri. Okay. Kemudian pendapat tersebut juga dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini semua disebutkan pendapat-pendapat ni lah. Imam Ibn Katsir disebutkan pendapat disandarkan kepada sahabat-sahabat dan tabi'in yang hebat-hebat ilmunya. Imam Asy-Syafi'i pun sama. Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu pendapatnya, Ishaq bin Rahawai dan Ubaid bin Qasim bin Salam. Maknanya nampak Imam Syafi'i pun mengatakan begitu. Baik, kita tengok terusnya. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah, mazhab Maliki Imam Malik, dan mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, para pengikutnya berpendapat bahawa basmalah itu bukan termasuk dari surah Al-Fatihah ataupun surah-surah lainnya. Maka basmalah ini bagi mereka hanya sebagai ayat ataupun pemisah antara surah. Jadi kita tengok, sebab itulah mazhab Maliki dia tak baca bismillah. Itu yang kita duk gaduh tu, kan? Kat Mekah, Madinah tu kita pergi haji kan, pergi umrah, macam dengar betul imam tu baca tak bismillah. Itu yang duk gaduh tu. Okey, baik. Adapun menurut Dawud Az-Zahiri, ini salah satu lagi mazhab yang masyhur selepas 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ni, kan, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Salah satunya lagi mazhab Dawud Az-Zahiri. Mazhab ada banyak, bukan 4 je. Yang 4 yang kita tahu tu yang famous. Sebenarnya mazhab banyak lagi. Okey. Basmalah merupakan ayat yang berdiri sendiri. Maknanya dia sendiri, bukan daripada surah. Pada awal setiap surah, namun bukan sebahagian daripada surah. Itu Dawud Az-Zahiri, mazhab Zahiri.
Demikian pula menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal pun basmalah ini bukan ayat daripada setiap surah. Bukan ayat. Dalam Fatihah pun bukan ayat. Okey, mengenai apakah basmalah itu dibaca. Okey, kemudian kita tahulah maknanya dekat sini kesimpulannya kita mazhab Asy-Syafi'i dan amalan kita di Malaysia, basmalah ini hanyalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Okey, itu kita lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Al-Quranul Karim, tulisan Al-Quran Rasam Osmani pun, kalau tuan-tuan tengok, perempuan tengok, ibu-ibu ayah tengok, selepas Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah dia tulis nombor 1, betul tak? Tapi kalau tengok surah lain tak ada. Dia tulis basmalah kan? Basmalah tu ditulis, dia hanya sebagai fawasil, dia hanya sebagai pemisah antara dua surah. Kan, habis surah Al-Baqarah, tengok Bismillahirrahmanirrahim, masuk start surah Ali Imran, Alif Lam Mim, baru nombor 1. Okey, dapat baik. Ini Fatihah saja yang basmalah. Sebab itu bila mazhab kita Asy-Syafi'i, bila suratul Fatihah tak baca bismillah, maka dikira tidak sah. Sebab Fatihah itu juga include dimasuk Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini perlu dibaca secara lengkap di dalam solat. Dia tak boleh sikit-sikit. Kalau surah lain boleh sikit-sikit, tak ada masalah. Surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar. Boleh tak? Boleh, salah. Tapi kalau suratul Fatihah tak boleh lah. Dia kena lengkap. Okey, baik. Kemudian mengenai apakah hukum basmalah dibaca secara jahar. Ini pun isu juga. Kita duk gaduh sana sini kan. Basmalah tu baca kuat ke baca perlahan? Ustaz, basmalah tu baca kuat ke baca perlahan? Okey, baik. Dalam tafsir Ibn Katsir dengan suara yang keras, iaitu jahar keras, kalau sir perlahan. Perlahan tu maknanya dia baca, cuma kita tak dengar je, dia dengar seorang. Kalau dia pun tak dengar, tu maknanya apa? Dia baca dalam hati. Tu kira baca tak? Tak lah. Itu tak baca lah. Sir tu maknanya baca perlahan, dia seorang dengar. Kalau jahar tu semua orang dengar. Okey, baik. Di sini terdapat perbezaan pendapat yang lahir dari perbezaan pendapat di atas. Mereka berpendapat bahawa basmalah itu bukan termasuk dalam suratul Fatihah, maka ia tidak membacanya secara jahar. Maka tak baca kuat, dia baca slow je. Contoh dekat mana? Dekat Kah Madinah lah kan. Dia baca perlahan, dia baca, dia dengar betul-betul, dia baca. Imam-imam Mekah tu baca kan, cuma tak kuat. Dia baca sir Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Okey, kemudian demikian juga mereka yang berpendapat bahawa basmalah adalah ayat tersendiri yang ditulis pada awal setiap surah. Maknanya dia bukan termasuk dalam surah, maka basmalah itu dibaca secara perlahan. Okey, baik. Sedangkan mereka yang berpendapat bahawa basmalah merupakan awal dari setiap surah juga masih berbeza pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, basmalah itu dibaca secara jahar baik dalam suratul Fatihah. Ini kita lah mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, bismillah mesti dibaca dengan kuat. Kalau jadi imam lah. Kalau jadi makmum jangan baca kuat-kuat kan. Haram mengganggu orang tengah sembahyang kan. Dia pula Bismillahirrahmanirrahim padahal dia makmum. Okey, baik. Kemudian maupun surah Quran lainnya, maka surah Quran lainnya juga baca Bismillahirrahmanirrahim secara kuat. Okey. Ini adalah mazhab beberapa sahabat dan tabi'in serta para imam baik salaf maupun khalaf. Okey. Baik, itu kita dah dapat tahu. Kalau kita mazhab Syafi'i dibaca secara jahar, tadi pendapat-pendapat maknanya ada 3. Yang pertama dibaca secara sir perlahan, yang kedua dibaca secara kuat mazhab Syafi'i, dan yang ketiga tak baca terus mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah Fatihah pun tak baca. Sebab tu kalau nak ikut orang-orang yang contoh kita nak ikut kan, kat Malaysia ni tak ada kot, tapi mungkin ada juga surah-surah masjid-masjid yang Bangladesh, Pakistan kan, dengar betul-betul, jangan main ikut je kan. Rupanya dia mazhab Abu Hanifah tak baca bismillah, tak ada lah, tak baca Fatihah terus, maka tak boleh ikut lah, kita tak boleh ikut lah, sebab kita pegangan lain. Okey, baik.
Kemudian dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa ia pernah ditanya mengenai bacaan Nabi SAW, maka ia menjawab. Anas bin Malik ni salah seorang sahabat Nabi dan juga khadam kepada Nabi. Daripada kecil dia jadi khadam Nabi. Kanat qira'atuhu, adapun bacaan beliau ni siapa? Nabi SAW. Maddan, secara panjang. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Ini bacaan Nabi. Nabi panjangkan kat mana? Sebab tu kalau dalam Fatihah, kalau Fatihah tak betul, ada juga sedikit ulama kata Fatihah tak betul, dia tak sah solat. Tapi jumhur mengatakan kalau Fatihah ni tak sah, tak dibaca dengan betul mengikut bacaan Nabi, maka ia boleh menjadikan solat itu tidak sah. Ini summa qara'a, kemudian dia baca. Anas bin Malik ni ceritakan mengenai Nabi SAW baca Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu, Nabi panjangkan Bismillah. Kataan Allah tu panjang. Bismillah, dia tak boleh Bismillah, tak, Bismillah. Kemudian Nabi panjangkan lagi kat mana? Bismillahirrahman. Rahman tu panjang, Ar-Rahman. Kemudian yamuddur rahim, Nabi pun panjangkan pada Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tu kira mat apa tu? Mat asli lah. Mat tu apa tuan-tuan? Tak tahu. Ustaz cerita mat lah. Mat tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia, makna dia memanjangkan. Mat tu makna dia memanjangkan. Ni lah, yamuddu, Nabi memanjangkan. Okey, baik. Itu bacaan Anas bin Malik, cerita bacaan Nabi SAW. Dalam Musnad Imam Ahmad diteruskan, Sunan Abi Dawud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Al-Hakim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Adapun Nabi SAW yaqta' ni makna dia memotong-motong qira'atah, bacaannya Nabi potong, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Nabi berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, Nabi berhenti. Maliki yaumiddin, Nabi berhenti. Itu bacaan Nabi dalam solat. Kita macam mana? 17 minit ya. Tak nak cerita tu. Okey. Baik. Darul Qutni mengatakan isnad ini adalah isnad hadis yang sahih. Maknanya bacaan terbaik adalah bukan dalam solat. Dekat luar solat pun bacaannya satu-satu, dipotong-potong. Maknanya dipotong-potong mengikut fawasil. Fawasil apa tadi? Ilmu, satu ayat, satu ayat. Okey. Baik. Kemudian ulama lainnya berpendapat bahawa basmalah tidak dibaca secara jahar di dalam solat. Panjang perbahasan dia, tak apa, kita baca je lah untuk ilmu. Ini riwayat yang benar daripada keempat Khalifah Ar-Rashidin, Abdullah bin Al-Mughaffal dan beberapa orang ulama salaf maupun khalaf. Hal itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah As-Sawri dan Imam Ahmad bin Hanbal. Basmalah tidak dibaca secara jahar, diulang balik tadi. Maknanya persatu dekat sana, dia tak baca secara jahar. Ni para sahabat yang besar, empat-empat Khulafah Ar-Rashidin pun tak baca secara kuat. Abu Bakar, Khulafah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dia baca bismillah, baca, tapi baca secara perlahan. Okey, baik. Sedangkan menurut Imam Malik, basmalah tidak dibaca sama sekali. Ini tadi, basmalah tak baca. Mazhab Maliki, basmalah bukan salah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah. Sebab tu dia tak baca. Kita boleh ikut tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab kita berpegang pada mazhab Asy-Syafi'i mengatakan basmalah itu satu daripada suratul Fatihah. Okey, baik. Kemudian baik secara jahar maupun sir tak baca. Tak baca. Kuat ataupun perlahan dia, maka tidak baca dalam mazhab Maliki. Mereka berdasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW membuka solat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Hujah dia ni, hujah dia orang ni,
Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi SAW buka solatnya dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, Nabi takbir, kemudian terus Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak pendapat. Sebab tu kita jangan bergaduh. Yang menyalahkan orang tu yang masalah. Dia banyak pendapat. Kita yang tak berapa nak ada ilmu ni, tak apalah. Kita ikut saja dulu, taklid dulu pada mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Dia nak tuan-tuan tak nak baca bismillah boleh, tapi tuan-tuan ada ilmu dulu. Perempuan, ibu-ibu, ayah kena ada ilmu dulu. Tak nak baca bismillah, tapi bila masuk dalam masyarakat tak boleh, macam mana? Tak boleh tiba-tiba jadi imam contoh kan. Tak baca bismillah. Jadi dia akan mewujudkan suasana yang tegang. Gaduh lah Ustaz lah. Kita kena ikutlah masyarakat tu selagi mana dia ada dalil hadis. Baik. Juga hadis daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik berkata, aku pernah solat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Osman. Mereka semua membuka solat dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak baca bismillah. Dan riwayat dari awal bacaan dan tidak juga pada akhir. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhir. Maksudnya tak baca. Hal senada juga terdapat dalam kitab As-Sunan dari riwayat Abdullah bin Mughaffal. Maknanya banyak kat sini Ibnu Katsir dia bagi hujah-hujah dalil-dalil yang boleh kita kata yang jangan bergaduh. Banyak dalil dan ilmu semua betul. Semua betul. Luas. Islam ni luas, fiqh lagi luas. Banyak selagi mana ia tidak melanggar ada garis pemisah antara halal dan haram, maka selagi mana ada dalil, betul-betul dalil itu sabit daripada hadis yang sahih, maka boleh diamalkan. Gitu. Tapi ada ilmu lah. Jangan dengar begitu diamalkan terus. Tak tahu apa pun kan. Mesti ada ilmu. Mesti dengan ilmu. Baik, demikian dasar pengambilan daripada para imam mengenai masalah ini. Sebenarnya ini bukanlah perbezaan pendapat yang besar, kerana pada dasarnya mereka telah sepakat bahawa solat orang yang menjaharkan atau mensirkan basmalah adalah sah. Nampak? Jangan bergaduh, itu je. Semua sah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dekat situ. Itu perbahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada yang pertama tadi, Bismillah ni adalah satu ayat daripada Al-Quran, ataupun dia salah satu ayat daripada setiap surah, ataupun dia hanya fawasil, pemisah antara surah, ataupun dia hanya satu ayat daripada suratul Fatihah dan bukan surah-surah lain. Itu perbahasan dia. Dan yang kedua tadi kita dah sentuh perbahasan mengenai adakah Bismillahirrahmanirrahim dalam solat dibaca secara kuat ataupun dibaca secara perlahan ataupun tak dibaca langsung. So dapat ada 3 gitu. Itu perbahasan dia. Baik, sekarang kita tengok sedikit saja lagi mengenai keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak dapat dinafikan Bismillahirrahmanirrahim sangat utama di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baik. Membaca basmalah disunnahkan. Sunnah dan sunnah ni boleh jadi 2. Kalau dalam bahasa Melayu dia ish kan, sunnah, ish kat belakang tu apa yang Nabi buat, sunnah Nabi. Kalau jadi ditukar sunat tu berhukum dengan kaitan fiqh 5 kan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus kan. Itu hukum fiqh. Tapi kalau kat sini dia tulis sunnah dalam bahasa Arab, boleh jadi sunnah Nabi, boleh jadi perkara itu sunat. Dua-dua. Faham boleh jadi dua. Membaca basmalah disunnahkan, maknanya boleh sunnah Nabi dan boleh jadi sunat. Maknanya sunat ni apa tuan-tuan, puan-puan? Bila kita baca dapat pahala, bila kita tidak baca tak dapat dosa. Sunat kan, tapi rugilah. Pada saat mengawali setiap pekerjaan, maknanya setiap pekerjaan kita mesti bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buat kan? Amalkan kan? Mesti.
Ketika hendak masuk ke kamar kecil, toilet pun, nak masuk tandas pun, baca bismillah. Tapi jangan baca kat dalam, baca kat luar. Bismillah, baru kita baca Allahumma. Doa masuk tandas apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey, kemudian selain dari itu, basmalah ataupun bismillah juga disunnahkan untuk dibaca awal wudu. Wudu pun sunat. Sunat ni sunat yang terlalu kuat, bukan sunat yang biasa-biasa. Macam makruh pun dia ada 2 level. Kita cakap makruh, tak apalah makruh je kan? Tak. Makruh ada 2 level. Dia makruh tanzih, makruh tahrim. Kalau makruh tanzih ni tak apalah, sikit-sikit je makruh. Tapi makruh tahrim ni dia hampir kepada haram. Itu kita kena tengok perbuatan mana makruh tanzih, makruh tahrim. Tapi bismillah dalam wudu, dalam nak membaca Al-Quran, sangat-sangat sunnah. Maknanya sangat digalakkan. Macam dipanggil apa? Sudah muakkad, pernah dengar kan? Sudah muakkad kan? Sangat digalakkan, sangat dituntut, sangat rugi sampai tak baca. Kemudian basmalah juga disunahkan untuk baca awal wudu sebagaimana dinyatakan dalam hadis marfu' dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kitab Sunan dan Abu Hurairah, Zaid Abu Sa'id, bahawa Nabi SAW disebutkan nama-nama kitab sunnah ataupun kitab hadis. Okey, nama-nama dia itulah Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid, Abu Sa'id, bahawa Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yazkuri ismallahi alaihi. Tidak sempurna wuduk kamu, sampai Nabi kata macam tu, tak sempurna wuduk kamu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Maknanya terlalu penting bila wuduk, jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ia juga disunahkan dibaca saat hendak makan. Makan bersama. Makan sunnah Nabi, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi mau makan. Allahumma barik lana, mana dapat ustaz? Tak. Itu tuan-tuan buat kerja rumah sikit, kajilah. Ada ulama, tapi bacalah kan, bacalah. Okey. Tak ada masalah, baca, insya-Allah dapat pahala. Okey, baik. Ia juga sunnah dibaca pada saat hendak makan berdasarkan hadis Sahih Muslim bahawa Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Qul bismillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Ini adab antara adab makan. Adab makan yang pertama, Nabi kata qul, cakap, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah je, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata bismillah je. Bismillah wa qul biyaminik, dan makan dengan tangan kanan. Biyaminik, dengan tangan kanan. Wa kul mimma yali, dan makan yang dekat dengan kamu. Sebab zaman Nabi, kalau kita pinggan kan, zaman Nabi dia dulang. Biasa kan Nabi makan dalam dulang. Nabi biasa makan dalam dulang dengan para sahabat. Maka dia makan, Nabi makan, ambil yang dekat dulu, jangan ambil jauh. Macam tu kita pinggan kan, pinggan kita pinggan, ambil yang dekat dulu, ambil yang jauh sana kan. Okay, itu daripada segi adab makan lah. Wallahualam. Okay, baik. Meski demikian, antara ulama yang mewajibkannya, sampaikan antara ulama yang mewajibkannya, wajibkan membaca bismillah. Yalah, makan ke wuduk ke. Disunahkan pula membacanya ketika hendak bersama dengan pasangan. Sunnah. Sampaikan nak bersama dengan pasangan pun disunahkan membaca bismillah. Itu bacalah doa. Okey, baik. Dan melakukan berdasarkan hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, jika seorang antara kalian ketika hendak mencampuri isterinya, maka doa dia macam ni, bismillah, baca tak? Baca kan? Bismillah, Allahumma jannibna minasyaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Siapa? Anak lah. Maknanya insyaAllah kalau kita baca tu sebelum menggauli, mencampur antara suami dan isteri, maka insyaAllah Allah lindung kita. Sebab pada waktu itu memang syaitan senang dia masuk. Sebab kita sedang, malaikat dia kan malu. Even kalau kita pakai baju pun, kita buka nampak aurat, malaikat larilah. Tapi malaikat dua ni tak larilah, adalah malaikat lain dia malu, malaikat malu. So itu antara adab-adabnya lah. Okey, baik. Kemudian
Kata Allah merupakan nama untuk Rabb. Kata Allah lah dalam Bismillah, nama Allah lah. Dikatakan bahawa nama ini adalah Asma'ul Azam. Dia boleh Asma'ul Azam ataupun dalam kalau tajwid dipanggil sebagai Lafzul Jalalah. Okey, Allah. Okey, kerana ia mencakup kepada sifat yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dia nak terangkan mengenai nama Allah. Allah. Allah ni asal perkataannya apa tuan-tuan? Ilah. Ni. Allah bila tambah alif lam dekat depan, dia jadi kalau dalam bahasa Inggeris tu kita panggil macam the tahu the THE tu, the. Itulah dia. The book. Buku tu lah, tak ada buku lain dah. Ilah, Tuhan banyak. Ada orang sembah pokok jadi Tuhan, ada orang sembah macam-macam. Ada yang orang bertuhankan manusia, ada bertuhankan ideologi. Tapi bila sambung alif lam, dia jadi Allah. Itulah dia Allah. Satu je, Tuhan yang satu. Allah. Okey. Dialah Allah yang tiada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah selain Dia, dan mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Hashr. Okey. Dengan demikian semua nama-nama baik itu menjadi sifatnya, iaitu sifat kepada Allah. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah." Ini Asmaul Husna lah. Sabda Nabi mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya nama Allah lebih. Tetapi yang wajib kita tahu 99. Ada nama Allah, Allah bagi pada kita. Allah bagi kita tahu. Ada nama Allah, Allah bagi pada hamba-hambanya sahaja yang tertentu. Daripada Nabi-Nabi ada yang ilmu yang Nabi ada, kita tidak ada. Itu tapi Nabi tak suruh semua. Nabi dah sampaikan semua. Cuma itu ilmu khas untuk Nabi. Dan ada ilmu ataupun nama-nama Allah yang Allah simpan untuk Allah saja. Maknanya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Banyak. Dia kalau benda yang hebat, dia nama banyak. Nama Nabi pun ada 200 kan? 200 lebih nama Nabi. Nama Al-Quran pun kita dah bicara itu kan. Nama Al-Quran, nama Fatihah pun ada banyak. Nama Al-Quran pun ada banyak. Maknanya benda tu hebat. Bolehlah kita buat perjumpaan sikit, tengok apa nama lain bagi Al-Quran, apa nama lain bagi Nabi. Banyak. Okey, baik. Yang terakhir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama. Ini yang wajib kita ketahui, iaitu dalam yang kita nasyid Asmaul Husna. 100 kurang 1, 99 lah. Barang siapa yang dapat menguasainya, maknanya menghafalnya, menguasai dari segi mengamalkan dalam kehidupan. Kita yakin Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita amalkan nama Allah tu dalam kehidupan kita, maka ia akan masuk syurga. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa sangat panjang perbahasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak habis lagi keutamaan. Imam Ibn Katsir hebatnya tafsir dia. Kalau tafsir lain pun hebat, tapi tafsir Ibn Katsir ni antara yang terhebat sebab dia tafsir bil maksur. Bil maksur ni ada 2 atau 3 jenis tafsir. Ada tafsir yang menggunakan kefahaman, dia panggil tafsir bil ra'yi. Kefahaman ni tapi berdasarkan juga pada Quran dan Sunnah. Imam ni faham macam ni, okey, dia pun tafsir. Tetapi tafsir Ibn Katsir ni al-maksur. Maksur ni maknanya dia ambil terus daripada Quran. Ada ayat Quran tafsir dengan Quran. Tuan-tuan boleh cari cerita Nabi Musa, contoh kumpul dia jadi macam satu cerita yang sangat cantik. Kadang-kadang cerita 2-3 kali sama je. Nabi Musa lari kejar dari Fir'aun, tapi kalau tengok betul-betul ayat tu dia tafsir, dia sebenarnya mentafsir antara satu sama lain. Dia cerita betul-betul. Juga begitu tafsir lain ayat, lain dia punya cara Allah present ayat tu sangat lain. Kalau kita baca betul-betul memang wah hebatnya. Itulah kena belajar bahasa Arab lah. Itu je lah, belajarlah bahasa Arab. InsyaAllah kita rasa kehebatan tafsir Al-Quran. Dan Imam Ibn Katsir ni bil maksur ni maknanya tafsir dia ambil daripada Quran tafsir dengan Quran, dan Quran tafsir dengan hadis. Itu paling authority paling utama. Dalam memahami Quran, kita ambil Quran, ayat Quran dengan ayat Quran,
Tak ada, kita cari hadis. Lepas tu baru kita cari kata-kata sahabat, kita cari kata-kata ulama dan ijma' ulama dan qiyas. Itu ilmu tafsir. Okey. Wallahualam, yang baik itu daripada Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung lagi, panjang lagi perbahasan mengenai keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu daripada Allah, yang terbaik itu daripada kelemahan diri saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina iftahal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amnana minal riya' wa alsinatana minal kadhib wa 'aynana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Zain.